Bismillahirrahmanirrahim. Musa 4 ni, yang kedua ni. Kita ni buat perenggan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqinun. Itu ada 3 martabat. Yakin pertama ilmul yakin. Yang kedua ainul yakin. Dan ketiga haqqul yakin. Ilmul yakin tu apa dia? Ilmu akan suatu dengan burhan. Kita yakin satu dibina dengan apa? Burhan. Mana dalil yang kukuh. Apa beza dalil dengan burhan? Mana kuat? Kuat lagi burhan. Ya. Dalil burhan dia panggil ma tarakkaba min dalilaini fa aksar. Ma tarakkaba min dalilain fa aksar. Barang yang bersusun daripada 2 dalil atau lebih banyak lagi. Itu dipanggil burhan. Burhan lebih kuat daripada dalil. Namun dia duduk dalam taraf ilmu yakin. Dia tak boleh pergi pada ainul yakin lagi. Ya, sebab dia mengenal bid dalil wal burhan. Ada pun yang atas lagi ainul yakin, haqqul yakin, itu bukan dalil burhan. Itu dengan bizab wal wujdan, syuhud wal ayan. Yang pertama ilmu dengan satu dipanggil burhan, yakni tahu akan suatu dengan dalil yang putus, betul dan benar. Seperti makrifat peringkat syariat. Ya, makrifat peringkat usuluddin. Apa makna makrifat peringkat usuluddin? Apa dia tuan? Dah belanja kau usuluddin? Tak ingat. Tuan-tuan ni mesti tak ingat. Dah tua kan? Dah nak mati. Banyaklah tak ingat. Dia kalau banyak ingat budak-budak. Sebab kalau dia pondok budak-budak suruh ngapal. Kan? Waktu ni dia faham cepat. Dia faham tangkap cepat. Tapi ingatan kurang. Dalam dia kuning bacakan terbalik. Watin wal asri terbalik. Lazim amal wa tawassabil. Ni wal asri. Ya. Al-jazmun mutabiqun lil haqq an dalilin. Itu makrifat peringkat syariat. Dia ada 3 ain makrifat itu. Al-jazmu satu. Yang kedua mutabiq lil haqq. 2. Yang ketiga andalilin. 3. Itu dipanggil makrifat syariatan atau zahiratan. Makrifat peringkat syariat. Iaitu dipanggil al-jazmu, jazam. Makna apa? Putus. 100% keyakinan dia dengan Allah Ta'ala. Mawujud Allah Ta'ala dan bersifat dengan segala kesempurnaan, dia yakin dengan sebenar-benar keyakinan. Tak ada syak, tak ada waham, tak ada zan. Kerat kepala dia pun dia tak akan beranjak. Tetap dia kata Allahu mawjud yattasif bil kamalat. Allah Ta'ala mawjud, ada sifat dengan sifat kamalat. Mana dalil? Dalil dia tak ada. Maka orang macam ni hukum dia berdosa, tapi mutamat iman dia sah. Ya, mu tak ada hujah dalil. Baik. Itu pembahasan dalam usuluddin. Andalilin di 3 tu. Al-jazam kemudian mutabiq lil haq. Pegangan dia mesti mutabakah dengan sebenar. Allah Ta'ala maknanya apa? Ahad. Dia pegang pun itu juga. Ada pun orang-orang yang dia punya pegangan jazam tapi tidak mutabik lil haq, tak sejajar dengan sebenar. Siapa dia? Menatangkapi Kristian, laknatullah. Quran kata apa? Dia kata dalam Quran, innallaha salisus salasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu 3 daripada 3 Tuhan. Dia jazam tu, dia yakin. Ya, Isa Musa tu ada unsur ketuhanan, dia yakin. Kerak kepala boleh yakin, tapi yakin dia tidak mutabik lil haq, maka dia tak dikatakan orang yang mengenal Tuhan. Ya. Yang ketiga andalilin. Dia kena dirikan akan dalil. Mana dalil katakan wujud Tuhan, mana dalil kidam bapa sampai habis 20 sifat. Dia kena wujudkan dalil. Dalil dia ulama bagi 2 patah aja. Kalau tak dapat mati lagi baik. Apa dalil wujud kidam bapa sampai 2 patah aja. Hudusul alam, tu je. Baharu alam, tu je. Tapi apa makna baharu? Apa makna alam? Bagaimana hudusul alam menunjuk kepada wujudullah, kepada kidam baka sampai akhir. Macam mana? Kena nampak di seluruhan akal dia. Ya, baru dia boleh bina dalil, nampak baru sah pegangan dia. Ya, kalau tidak bahaya dia. Ya, tu kena ngaji dalil, faham betul-betul ilmu usuluddin.
Itu peringkat apa dia panggil? Ilmu yakin. Apa sebab dia panggil ilmu yakin? Yakin mabniun bil ilm. Keyakinan dia dibina dengan ilmu. Itu maknanya. Habis. Ada pun yang kedua, tu ilmu yakin ya. Tu kita ngaji sifat 20 tu lepaslah. Wahabi banyak pandai. Pengacau masyarakat ni Wahabi kan. Sifat 20 tak ada nak lah kepala otak dengan gua aku sapak-sapak muka ni geram tengok. Yang kedua ainul yakin. Tadi ilmu yakin. Mana yakin dibina dengan ilmu. Yang sini yakin dibina dengan ainul basirah, mata dalam. Tadi guna akal, yang ni guna mata dalam. Tengok tu. Ialah makrifat akan suatu dengan musyahadah. Dia mengenali Tuhan dengan syuhud. Dan kita minta dah. Allahumma ja'alni min ahli tajarrub. Minta supaya hati kita ni tajarrub dengan Tuhan, bersunyi dengan Tuhan dia. Allahumma ja'alni min ahli tajarrub. Wajzib qulubana anin nazar. Tengok dia. Dan tarik sentap daripada hati kami ya, memandang dan terikat dengan makhluk. Sebab kalau terikat dengan makhluk, dia tak dapat pergi situ dan ya, sampai bila tu hatta yang kashifalana anwarul muraqabah wal musyahadah, sehingga terpancar nur muraqabah dan musyahadah. Maka dia masuk ainul yakin ya. Yakni kenal akan suatu dengan musyahadah, dengan melihat jua, daripada ketiadaan berlamaan bercampur ya, dengan dia dan ketiadaan berulang-ulang kali. Itu mana musyahadah, dia sab injizab, dia tarik kalbi dan jadi tidak macam apa nak bina dalil nak ujar gini-gini, sebab dia ada satu tarikan daripada Ta'ala, injizab, tertariknya kalbi dia ke Tuhan. Syuhud mana Tuhan bukakan hijab dia, maka dia musyahadah lah akan Allah SWT dengan pandangan basirah, bukan pandangan luar ya. Kita yakin adanya Kaabah. Dalil mana? Tu dekat dinding ada gambar. Dalil mana? Tu dalam TV ada orang tengok orang beritahu apa ada kan. Ya, tapi dia tengok belum. Bila pergi sana dia nampak, dia buka dia Masjid Haram, nampak Kaabah, bercucur air mata, tengok Allah kat seronok kan. Tu ainul yakin. Bila hakul yakin dia bawa berkat. Pun dia peluk Kaabah tu. Tu dah. Kalau sebut je Kaabah dia rasa kan. Terasa badan dia berdekap dengan dinding Kaabah contohnya lah. Kalau makan pula buah durian, dia tahu dia boleh hurai, tapi tak pernah pegang, tak pernah tengok. Itu ilmu yakin. Dia buat tesis buah durian 1000 bungkusan, tapi buah durian tak pernah pegang. Itu ilmu. Dia pergi masuk dalam kebun, dia pegang buah durian, dia nampak buah tu jatuh, lagi kuat. Dia pegang, berasa tajam durian. Dia buka pula, dia pegang. Lepas tu sap masuk mulut. Itu hakul yakin lebih. Kalau sebut buah durian melili-liu. Apa dia rasa? Zauk, rasa. Maka mengenal dengan rasa tak sama mengenal dengan mengetahui ilmu. Banyak orang tahu tapi dia belum rasa. Tapi yang dah rasa confirm dia tahu. Itu dipanggil apa? Ainul yakin. Kemudian hakul yakin, iaitu makrifat ia akan suatu dengan musyahadah akan dia. Ya, Tuhan bukakan kalbi dia, syuhud akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dapat masuk dia berjalan daripada muraqabah ke musyahadah, mesti dipadamkan makhluk. Ya, as-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia tak akan boleh melainkan kena fana, lenyapkan dulu. Dan lenyap itu berlaku bila hati dia ada syuhud dengan Tuhan kuat. Itu satu peringkat. Sebab pusing dia last kali apa? Zikir kena banyak. Kalau zikir tak ada, no, tutup jalan. Ya, zikir kena banyak. Zikir dengan hudur betul hati kepada Ta'ala, dia akan bawa kepada istighal. Bila istighal, dia akan dapat lazat zikir dia akan dapat. Bila lazat zikir dia dapat, dia akan asyik dengan Allah Ta'ala. Dia asyik dengan Tuhan, baru Tuhan buka dia. Bila Tuhan buka, baru dah sirtu mu'alliman, aku ajar di sini Tuhan kata. Itu ilmu laduni. Ya, itu peringkat-peringkat. Itu baru kena mujahadah. Jalan yang kedua, tiga ni dia dapat dengan mujahadah. Ya. Dalam pertama tu dia dapat dengan ilmu, belajar. Ya, kemudian dia pergi masuk melalui riyadhah dan mujahadah di bawah yadil mursyidil kamil, di bawah pimpinan mursyid untuk dia dapat benda ni. Mana makrifat itu akan musyahadah ia serta mubasyarah dengan dia, yakni serta berlamaan, bercampur dengan dia. Ya, maknanya ikhtilat qalbi dia tu, atau berulang-ulang kali, sentiasa benda tu akhirnya dia mantap. Ya.
Habis. Dan dikatakan dia pula musyahadah akan Allah Ta'ala pada tiap-tiap satu dengan ketiadaan khulul. Pada tiap-tiap satu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qabla au fihi au ba'dah. Tiap-tiap makna dia pandang suatu tu, makna dia apa? Dia nampak kebesaran Allah Ta'ala. Maksudnya semua makhluk dia panggil mazhar. Ya, dia panggil mazhar. Sebab ittihad pada sufi itu dipanggil makan tinggi. Kalau ittihad usuluddin kafir kan. Ittihad usuluddin makna satu makhluk. Tapi ittihad sufi bukan satu. Tapi dia menyatukan syuhud pandangan dia. Dia tutup pandangan makhluk dia dengan Tuhannya. Itu maksud dia. Syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah. Pandang satu pada banyak, pandang banyak dalam satu. Ini belakang akan diurai. Habis. Pada suatu dan ketiadaan ittihad, dia tidak maknanya bersatu dan tidak bertempat bercampur dak. Itu semua sifat baharu dengan dia. Dan ketiadaan ittisal, bukan maknanya Tuhan itu bercantum dengan kita, bukan. Dan ketiadaan impisal, bercerai pun tidak. Kita dengan Tuhan bercantum tidak, bercerai pun tidak. Atau dia ada makna yang lain, iktibar yang lain. Kita tidak boleh bersatu, ittisal berhubung sebab hakikat lain-lain. Dia wajib, kita mungkin. Atalah wajib al-wujud, kita mungkin al-wujud, dia tak sah, hakikat lain. Kemudian impisal, bercerai, tak juga. Sebab mana ada makhluk tercerai dari ta'aluk, kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya, sentiasa dengan dia. Itu makna kita tidak bercerai dan tidak berhubung. Kemudian makna ketiadaan bertempat, ya, tidak bertempat. Mana tadi apa? Hulul. Mana tadi? Pada suatu dan ketiadaan bersatu, mana ittihad. Hulul itu bertempat, ittihad mana satu. Ya, sebab benda yang ada tempat, ya, itu semua makhluk. Ya. Allah la yattakhis, dia tidak mengambil akan mahal oleh zaman. La yataqayyad, dia tidak terikat dengan zaman, dengan masa dan tempat. Allah Ta'ala jangan tanya di mana, bila, atau dia. Nak tanya bila dengan di mana tu makhluk. Makhluk bertanya awak di mana, bila datang, itu boleh sebab makhluk punya sifat. Adapun Tuhan, masa dan tempat dia jadi. Dia kawal masa dan tempat, bukan masa tempat kawal dia. Ya, Bahawa Usuluddin kena kemas dan kitab ni cantik, dia bawa selain tadi. Ya, tuan pengarang kita ni ulama besar, alim 7 mazhab, belajar 40 tahun. Ya, Syekh Daud Bukit Aban. 7 mazhab ni. Kita tu mazhab tak ada ini. Alim besar, dia belajar 40 tahun. Kita ngajar 4 tahun. Boleh dapat BA. Pok balik samsing, tak nak pakai mazhab. BA baru buat anak. MA main anak panggil. Kan, baru taraf tu kau dapat ilmu nak samsing. Ulama dulu tak ada sijil yang menyekat ilmu dia kan. Melaut ilmu dia. Kan? 40 tahun belajar entah dia main kan. Allah. Ya, 7 mazhab alim. Karamat dia bila dia meninggal kan, dia wafat orang terkubur, burung payung sampai ke kubur. Kan? Takut kita pun nak mati, burung pun lari tu. Ya, ni something mana mati. Allah, na'udzubillah. Itu dia antara karamat, banyak lagi karamat Syekh Daud pun tadi. Mana tadi? Musyahadah itu 2 makna. Kerana apa? Suatu yang dimusyahadahkan. Ya, itu dia panggil 2. Pertama, musyahadah akan makhluk. Kedua, musyahadah akan Allah Ta'ala. Mana pandangan kalbi kita ada kala dia tertambat dengan makhluk, terbenam itu. Ada kala dia terlepas, dia merdeka, dia terus syuhud dengan Allah Ta'ala. Maka musyahadah akan makhluk itu bolehlah dengan makna apa? Pandang akan dia dengan basar. Ya, kita pandang dengan basar. Sebab al-basar la yara illal khalaq, wal basira la tara illal haq. Basar dia tak, ni mata luar kita ni, dia tak memandang melainkan makhluk. Dia tak pergi ke Tuhan. Adapun mata dalam basirah dia tak melihat melainkan dengan Tuhan. Maka penglihatan dia lain, syuhud musyahadah atau penglihatan. Ya, dia ada makna-makna lain. Kedua, musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Musyahadah akan makhluk itu boleh dengan kepanjang dengan basar mata luar. Lihat akan dia dengan mata luar atau mata dalam. Kemudian mata yang melalui suluhannya itu 2 biji. Ingat mata kita kan? Kemudian maka kami namai akan dia mata luar. Mata 2 biji mata lah. Dan mata yang tidak melalui suluhannya tadi 2 biji, mana bukan lalu mentol luar tu, kami namakan akan dia mata dalam. Jadi ada mata luar, ada mata dalam. Mata luar yang nampak ni lah. Mata dalam qalbi kita. Ya. Berkenaan dengan tampak keduanya mata itu akan suatu itu serupa jua. Musyahadah akan Allah Ta'ala itu, maka tidak boleh dengan makna ini. Ya, lihat dengan mata luar tak boleh. Terbalik sini susun 5665. Sorry. Ini terus kepada apa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Situ. Maka musyahadah akan tidak boleh dengan makna ini, hanya dengan makna pandang akan dia dengan basirah. Yang apa basirah? Pandangan zauq. Zauqi itu dia panggil dengan makna pandangan basirah mata dalam, dengan dia mata hati. Kerana sebelum mati ini tak dapat lihat sekali-kali akan Allah dengan mata luar. Selagi belum kita mati, mata luar tidak layak untuk melihat waktu jaga. Siapa kata layak maka lihat, aku tahu waktu kepala waktu jaga, maka sah kapi orang. Ya. Sebab pertama nas Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful habib. La tudrikul absar, kamu tidak dapat melihat akan Allah Ta'ala, sebaliknya Tuhan yang melihat kamu. Ya, ini kalau ayat kita baca, niat supaya Allah Ta'ala tutup jahat-jahat orang kat kita, insya-Allah. Kadang orang asal dengki kan, kalau kerja kan kena post buat lain macam-macam, kena dengki, dan kita berniaga buat kerja macam-macam orang dengki kan. Baca ayat ni minta Allah Ta'ala tutup. Tafaul ayat ni macam mana Tuhan tutup di dunia mata kita tak tengok dia, begitu kalau Allah Ta'ala tutup mata hati manusia semua ni dengan kita, dia rasa tak nak buat jahat. Elok, tak ada asal, tak ada dengki kan. Baca ayat tu banyak ya. Tapi kau jangan baca tengah mandu kan, trailer tak nampak kau. Aling bersodong kau masuk paket ni kan. Ya. Dengan menengahi, kerana sebelum mati itu tak dapat lihat sekali-kali akan Allah Ta'ala dengan mata luar. Tu nas Quran terpampang. Dan mata dalam baginya yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita Muhammad sallallahu pada malam Mi'raj, Nabi itu lain, Allah Ta'ala buka khusus. Kerana janji tak dapat dilihat dengan mata itu bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu yang lain daripadanya, itu kemudian daripada mati. Ba'dal maut, kehidupan sana paling sempurna. Sana boleh nampak, sini tak nampak. Cara mana pula sana? Terserah Tuhan. Tetap dasar dia laisa kamisli syai'. Macam mana serah ke Tuhan. Itu penglihatan nikmat paling besar di sana besok ya. Habis. Satu lagi, dan hanya sebelum mati ini dapat lihat akan dia bagi ahlinya dengan apa? Mata hati. Jua ya. Kerana ia bukan mata. Ya, kerana ia bukan mata, kerana tak dapat bagi hati itu mata, hanya ada baginya sifat zauq ya, mengenal bizauqi, dan digelar akan dia itu mata hati, dan digelar akan kedapatan zauq ya, azwa akan satu dengan dia itu dipanggil lihat. Kerana apa?
kedapatannya dengan dia itu tahqiq, mantap, bahkan lebih tahqiq daripada kedapatan dengan mata luar. Maka lalu digelar akan dia mata hati, kerana ia menepati mata pada pihak terbuka dan merasai. Maka dinamakan mata juga. Tapi mata hati, bukan mata luar. Mana besar? Dalam mana besar? Dalam boleh tangkap, luar tak boleh tangkap. Oleh kerana itu yang dalam itu sebenarnya kita beri tumpuan ruhani dengan jasmani, rohani boleh tangkap. Lepas tu barang siapa tak dapat hidup rohani, maka sebenarnya itu dan diazab. Qad azabakumullahu bi hayatil jismani. Tuhan azab seorang tadi tu, dia letak orang tu sepanjang hidup sampai ke mati, dia urus jasad dua, makan, tidur, tu je kerja dia. Akhir malaikat maut datang pun habis semua, atau bekal pun tak ada. Itu bahaya besar. Kita nak unsur rohani dalam dia yang boleh idrak, boleh tangkap benda-benda besar yang bernilai tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Tadi berapa bi? Orang lelaki berapa? 20. Berapa puluh kitab ni? 40. Perempuan 60. Sekata perempuan handal 60. Dia pakai seorang 3 kitab. Ini kita semayang hajat ni, minta Khalifah Zul jalan ICU kan, tak lah, segera pulih lah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul hajat.